Okey, jom kita tengok apa yang kita boleh sembang-sembang malam-malam ni. Tuan, boleh kita berkawan dengan bangsa jin? Yang ni saya suka soalan ni. Saya suka soalan ni. Saya suka soalan ni. Okey. Kejap, saya carikan jawapan dia. Sebab benda tu saya pernah tulis. Sebab kita tak boleh bercakap dalam perkara-perkara begini tanpa dia punya ni tau. Okey, kejap lah. Sebentar. Dah kawan bertanya. Kita bagilah penerangan. Adik-adik ni bertanya. Betul? Dekat mana saya letak? Sekejap ah. Sabar, santai-santai. Pergi ambil air dulu. Ambil air dulu. Okey. Ada kat sini. Okey. Mana kawan kita tadi? Tadi ada orang komen, tuan, boleh ke kita berkawan daripada Malik? Malik tanya, boleh ke kita berkawan dengan bangsa jin? Okey. Okey, apakah kebaikan? Ada orang sebut daging manis ke? Ada orang sebut daging manis tadi tu. Kejap, macam mana? Nampaklah tinggi sikit. Waalaikumsalam. Saifullah Azhar, tuan, untuk civilian ada senjata api, apa requirement dari KDN? Dia ada dua tau. Sorry kalau ada pegawai-pegawai polis dalam ni. Mungkin pegawai polis dalam ni boleh terangkan. Sepanjang pengetahuan saya, kalau seorang orang awam nak ada senjata api, dia kena buat permohonan hantar pada OCPD. Correct me if I am wrong. Hantar pada OCPD daerah tu dulu, dan OCPD akan compilekan dan akan buat dia punya remark apa ke, kemudian dihantar ke IPK dan ke Bukit Aman. Dia ada syarat-syarat, ada dua. Satu untuk syarikat dia, contoh seseorang tu dia adalah owner syarikat dan dari mana paid up capital dia, correct me if I'm wrong, tidak kurang daripada 500,000. Okay, saya sendiri ada satu syarikat lain di mana paid up capital syarikat tu adalah 10 juta. Itu syarikat lain lah. Kan? Lepas tu menunjukkan lebih lah daripada 500,000 dia punya paid up capital tu. Jadi saya boleh lah mohon. Okay, kemudian yang kedua, dari kat surat tu kena maklumkan kenapa ada perlukan. Adakah kerana keselamatan, adakah kerana memburu, adakah kerana nak jaga kebun. Dia ada kategori-kategori dia. Lesen untuk senjata api ni. So jangan fikir bahawa senjata api ni tak boleh dimiliki. Boleh, tetapi dia ada syarat-syarat dia. Boleh tanya pada OCPD tempat masing-masing. Boleh rujuk dekat kat KDN pun ada. Mereka ada dia punya tu. Okay. Kalau bahasa orang dulu tu macam anda tengok kat kampung dia orang jaga ada senapan patah tu, itu dia orang sebab nak jaga kebun, dia kena guna untuk jaga kebun. Tapi yang tu pengguna untuk memburu kebun. Okey. Hazi Sachi, salam tuan, apa maksud ketumbukan dalam unit tentera? Ketumbukan adalah grouping, battle order. Okey. Dia macam ni. Askar Melayu satu batalion. Lepas tu dia ada armor pula, armor ni kita tank. Dia ada satu squadron. Lepas tu dia ada jutera pula satu squadron. Lepas tu dia ada mechanized satu platoon. Mechanized punya tu. Dia gabung, dia jadilah satu battle order. Satu group. Tu nama ketumbukan. Kan? Itu untuk skala tu lah. Skala kecil lah. Dia ada makin besar sampai ke division maksudnya dia ada battle group. Orbat, orang panggil Organization of Battle. Dia ada pecahan-pecahan dia, itu dalam sikit lah. Itu kalau cakap pasal taktik malam-malam tentera ni, saya dah pencin lah guys. Kan? Saya sebenarnya malas nak fikir pasal tentera dah. Sebab saya dah pencin lah. Tapi kalau orang bertanya tu, saya jawab lah sikit-sikit. Boleh lah? Saya dah pencin. Bagilah orang pencin bertenang. Main dengan anak, main dengan isteri pula dah. Main dengan isteri, main dengan anak-anak kan. Berehat, bersantai kan. Orang pencin kan. Tapi kalau orang tanya, takkanlah saya tak sampai hati nak jawab. Betul? Okey. So, kodok semua siap dah ni tuan. Tu je nak dengar tuan cerita. Daging rusa ke? Tak boleh cakap. Ya. Tak cerita lagi tuan. Boleh tak kita berkawan dengan bahasa jin? Ya, sabar. Tadi saya jawab sekali dulu. Big Boss Oil memang mantap tuan. Alhamdulillah. Semoga bahagia. Okay? Berhati-hati sekarang dah makin banyak dah orang keluarkan balik kopi-kopi yang sudah pun di-ban, sudah pun dilarang oleh KKM. Berhati-hati. Dan macam-macam alasan mereka pakai, tapi percayalah, benda tu dalam pemerhatian, tak lama, jangan, jadilah pembeli yang bijak. Itu je sebelah kata, jadilah pembeli yang bijak. Okay? Okay. Ada tak sejarah sep darah tuan? Tak ada, tap gas.
Anak tuan lulus tak masuk sekolah agama? Tadi pergi, itulah temuduga pagi tadi kat sekolah menengah agama dekat Gurun. Pergi temuduga, tak tahu lulus tak lulus, keputusan dia dalam 4 hari lagi. Suka dengan cerita Pulada tuan. Itulah saya pun ramai juga geng-geng dengan jurulatih Pulada mesej saya, tuan bila datang Pulada. InsyaAllah nanti saya ada rezeki saya akan singgah. Memang saya ada plan nak ke Johor pun. Saya akan pergi ke Johor, saya pergi ke Pulada. Nanti kita boleh buatlah 1-2 video yang ni lah. Okay. Tuan Tok Mat tu ex-tentera juga ke? Ya, Tok Guru Mat juga adalah seorang bekas tentera. Beliau dulu pernah berkhidmat di bawah ayah saya. Ayah saya tentera, Tok Mat pun tentera. Jadi Tok Mat ni, tapi beliau Tok tentera tak lama lah. Beliau dah tentera waktu, tapi walaupun tak lama, beliau dulu combat engineer. Jurutera tempur. Jadi beliau banyaklah buat kerja-kerja operasi dekat Sabah, kat Sarawak, melawan Paraku dulu. Lepas tu, banyaklah beliau punya kenangan. Sebab ingat kalau dulu ni, waktu zaman ayah saya, 6 bulan dekat Semenanjung, Malaysia, 6 bulan dekat Sabah, Sarawak. Nak tahu bulan tahun depan pula, 6 bulan duduk kat Semenanjung, 6 bulan duduk kat Sarawak. Macam tu. Sabah tu Sarawak, macam tu. Dahsyat tu. You boleh bayang tak? Orang duduk 6 bulan, duduk dekat Semenanjung, kat camp Semenanjung, bukan duduk saja, duduk buat kerja. Kan? Memang masa sangat limited. Lepas tu, 6 bulan pula akan duduk dekat Sabah atau Sarawak buat projek. Dan dulu tak naik kapal terbang, dulu naik kapal laut. Perjalanan saja kalau daripada ayah saya cerita, kalau daripada Pelabuhan Kelang tu dia orang naik kapal, kapal tentera lah. Dia orang akan naik kapal 2 minggu pun sampai Kuching. Kalau nak sampai ke Sabah tu, ke Tawau kat sebulan. Dulu. Jadi dulu ni sebab tu anda tengok ramai ex-serviceman ataupun bekas tentera dia orang bekerja 10 tahun. Sebab dia orang memang dahsyat zaman-zaman komunis tu kan. So Tok Mat. Sebab tu Tok Mat tu sendiri, Tok Guru Mat tu lahir bukan Gunung Jerai. Lahir pun di Gunung Jerai. Di mana rumah dia bukan kaki Gunung Jerai. Dia lahir kat puncak Gunung Jerai. Jadi hidup dia daripada lahir sampai sekarang, dah bercucu dah pun, duduk kat Gunung Jerai. Jadi kita menghormati orang-orang yang berada di situ dan of course lah kita bertahu dia punya tahap keilmuan dia banyak kan. Pengetahuan dia tentang Gunung Jerai tu. Jadi kita sangat-sangat menghormati beliau lah. Okay. Bab-bab tu. Okay, tadi soalan tadi tu. Kan? Pakcik saya pengen cerita nama Kasim. Okey. Tadi soalan tadi 2-3 orang tanya, tuan bolehkah kita berkawan dengan jin? Okey. Saya pernah tulis panjang mengenai ini. Iaitu ilmu asas jin. Okay, jom kita cari balik jawapan ya. Kita balik. Okey. Jin ada beberapa jenis. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, jin terdiri 3 kelompok. Satu kelompok memiliki sayap dan terbang di udara, satu kelompok berbentuk ular dan anjing, satu kelompok lagi berdiam diri di tempat dia dan melakukan petualang. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad hasan, Al-Hakim Al-Bahaqi dengan sanad sahih. Sekian. Okay, tempat tinggal. Okay, beres. Okay, sekarang kita tengok. Okay, tempat tinggal jin dekat mana, lepas tu apa makanan dia, kalau kat rumah apa, semua ni berdasarkan hadis. Hadis dia tak ada main-main. Okay, memang apa yang saya dah tulis, saya copy paste dan juga saya tambahkan dan saya edit panjang tentang ni. Okay, ini tentang hal ni saja. Okay. Okay, dekat lubang-lubang belahan-belahan tanah, gua, di pasir, lembah jurang semua dah. Okey, dapatkah manusia melihat jin? Yang ni nampak ni. Ini mengikut ayat Quran. Apa yang dikatakan? Okey, dengar ni. Tidak seorang pun mampu melihat jin kecuali bila mereka mengubah diri menjelma dalam berbagai bentuk atas izin Allah. Okay, ada beberapa riwayat menjelaskan bahawa mereka mengubah diri di dalam berbagai bentuk. Seperti di antaranya, nombor 1, menjadi seorang lelaki miskin. Jin tu pernah ada dalam tu, jadi menyerupai lelaki miskin. Rujukan dia adalah Mukhtasar Sahih Muslim karya Az-Zabidi nombor 1078. Yang kedua, pernah menjelma menjadi seorang syekh daripada Najd. Kan? Lihat Sirah Ibnu Hisham nombor 2 daripada 122. Dan menjadi seekor ular, lihat Mukhtasar Sahih Muslim. Okey. Ni semua ni benda-bendanya. Okey. Dapatkah manusia menundukkan jin? Ini kita belajar sama-sama tengah-tengah malam ni. Dengar tu. Tidak seorang pun akan mampu menakluk dan menguasai jin setelah doa dari Nabi Sulaiman seperti sebagaimana firman Allah di dalam surah Shad ayat 35 sampai 39. Okey. Okey, berkata Syekh Ahmad bin Nashir bin Muhammad Al-Ham radhiyallahu anhu, tetapi didapatkan penguasaan, dengar tu tidak dibenarkan, tidak boleh, tetapi dengan ni. Okay?
Tetapi didapatkan penguasaan dan menundukkan manusia terhadap jin tidaklah mungkin. Maksudnya manusia tak boleh tundukkan jin kerana adanya perbezaan bentuk keduanya. Manusia tidak boleh melihat jin dan dari sini diketahui bahawa manusia tidaklah dapat menguasai dan menundukkan jin. Penunduk dan penguasaan ini didapatkan, maksudnya benda itu boleh berlaku dari syaitan sebagai hasil dari penundukan sebagian mereka terhadap sebagian lain. Okey, maksudnya maka jin yang ditundukkan manusia hakikatnya ia tertunduk oleh syaitan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan terhadap jin itu sendiri. Dan hal ini adalah sebagai timbal balik dari pelaksanaan manusia itu terhadap apa yang dikhendaki oleh jin darinya. Nampak tak? Nampak tak? Yang berupa kefasikan, maksiat dan keluar dari ajaran-ajaran agama. Dari sini diketahui bahawa hakikatnya manusialah yang menjadi budak suruhan bagi jin ataupun syaitan, bukan syaitan atau jin yang ditundukkan olehnya. Daripada kitab As-Sihri Baina Haqiqah wal Khayal nombor 211. Benda-benda macam ni bila kita belajar pun kita faham jelas. Saya dulu pun simpang siur juga je kehidupan saya. Kan ke sana ke sini mencari jalan, mencari itu. Lalas pun kita faham. Okay? Lalas kita faham. Ya? Okay, dia salah, dia okay? Perawat tu kira ada jin lah kan? Tidak, salah. Itu hikmah. Kena faham. Itu ilmu hikmah. Ilmu hikmat dengan jin lain. Tadi soalan dia, tuan boleh ke berkawan? Bolehkah kita kontrol? Bolehkah kita jadi bos? Tak boleh. Okay. Apabila ada orang bertanya, apakah orang yang meminta bantuan jin telah melakukan kekufuran? Maka jawapannya adalah orang, iaitu manusia, yang menggunakan jin tidaklah kufur. Dengar tu. Kecuali apabila menggunakan jin dengan cara dan jalan yang sama dengan tukang sihir atau dikaitkan dengan bintang dan tulisan-tulisan azimat kufur atau sebagainya. Apabila perkaranya seperti itu, maka ia telah kafir. Lihat Al-Qaul Al-Mubin oleh Usamah bin Yasin. Panjang benda. So ini kalau nak bab ni panjang. Okay. Sebab tu daripada situ, kalau anda mempelajari benda ni dulu, bila kita dah faham betul-betul, dah dapat rujukan, baru kita faham mana yang terkona, mana yang lurus, mana yang sengit, mana yang tu. Kita kena jelas. Boleh tak share yang tuan baca tu? Saya yang tulis sendiri benda tu. Saya letak dekat saya punya F. Lama dah. Saya letak kat F ni bila? 2019. Anda boleh cari saya punya F, anda tahu kan F saya apa dia? Ataupun anda search nanti ilmu asas jin Muhammad Fitri. Dah. Nanti dia akan keluar. Dia akan search kan? Anda tengok nanti dia akan keluar. Lama. Sebab waktu tu memang 2019 waktu ni tengah PKP kot. Saya jadi rajin sangat menulis. Jadi saya kumpulkan semua fakta-fakta, susun, letak. F tu apa? Tolong komen sebab saya tak boleh sebut. F tu apa? Saya tak boleh sebut sebab nanti live ni kena ban. F tu ya, yang tu. Okey? Ya. Okey. Sebab sebagai content creator, sebagai orang sedang live, dia tak boleh sebut social media lain. Tak boleh. Tulis yang ni pun muka pun tak boleh tulis sebab dia algoritma dia punya robot dia pandai lah. Okey. Tak boleh sebut. Sudah tahu dah. Okey. Okey, clear tak apa, cari benda tu, cari pelan-pelan. InsyaAllah. Saya pernah dengar Sarawak Ranger tu Iban Teleka ada ilmu mistik, betul tak tuan? Boleh cerita sikit? Itu masing-masing punya agama, masing-masing punya kepercayaan. Zaman-zaman dulu of course lah. Takkan mereka kosong-kosong. Banyak songnya betul. TikTok memang banyak songnya. Kita kena berhati-hati. Kalau tidak, tiba-tiba tengah live ni dia keluar apa tu? Dia keluar violation. Tak pasal dia. Muka buku tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Saya tahulah. Kenapa muka saya nampak putih? Ada ni ke? Filter ke? Ada makeup ke? Non-filter? Barulah nampak normal sikit. Apa benda? Eja pun tak boleh. Korang eja tak apa. Saya cakap tak boleh. Muka ada nur. Kopi ada jual apa? Bukan, saya tak jual kopi kuat. Saya takkan mengaku saya jual kopi kuat. Saya tak jual kopi kuat. Saya jual kopi handsome.
Cari kat sini. TikTok Shop. TikTok Shop tahu tak? Patutlah bersinar tadi. Itulah saya ingatkan cahaya iman kuat sangat. Rupanya bukan cahaya iman, filter. Aduh. Kan? Ada filter pula dah. Abang belajar dengan arwah Pak Teh. Pak Teh mana ni? Esok nak Pak Teh mana? Sebut penuh. Pak Teh ni 1,5 hari Kedah ada Pak Teh. Siapa minum tu tahulah kuat ke tak? Baru nampak Cok Komando tuan. Itulah tadi putih sangat. Pak Teh geruh tak kena. Tak kena. Jambul pun aku hilang lah tuan. Itulah orang tua-tua lah. Kan? Bila turun baling bos, Raja King Oil. Ada kesempatan ni nanti lah. Saya pun teringin nak jumpa Pak Da Abu. Kat baling. Akak Ustazah mana tuan? Tidur lah. Tidur lah dia. Pakai sabun gaharu tu jadi putih tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan lag lah. Lag lah. Saya okey je. Minyak kasai minta maaf lah. Minyak kasai dia tak sihat. Saya punya Ustaz Syafiq saya nampak live. Dia live balik ke? Dia live balik ke? Saya nak invite dia jap. Sebab tadi dia buat rawatan. Ke dia sambung rawatan? Tak apa. Okey. Ya, dia jual barang dalam 5 minit. Oh, patutlah dia jual barang. Okey. Dia 5 minit. Okey. Okey, faham. Kita takkan nak kacau Amoy malam-malam ni. Kita kacau Amoy je. Lama tak kacau perempuan ni. Si Amoy ni. Berapa lama tu? Hari tu dia kenakan saya minggu lepas. Nak tengok. Dia tak berani nak accept. Tak guna punya Jessica. Bukan 5 minit jual minyak. Oh, okey. Tuan ada kakak tak? Ada kakak saya semua dah tua dah kahwin. Tuan bagaimana nak kenal mursid? Sanat. Oh, dia tengah kedai buka ni. Okey, terima kasih Ahya Jija, terima kasih. Tuan ajar ilmu masuk hutan sikit. Banyak dah saya baca saja tu. Anan Zahar, tuan nak tanya, kalau lepas guna Big Boss Oil, kita start game terus boleh ke tuan? Oh, boy, janganlah. Sabar lu Abang Anan. Bagilah dia meresap dulu. Ingat, Big Boss Oil yang dikeluarkan dalam bahasa kurungan minyak lintah gunung tu, yang saya bagi tu, itu untuk menyihatkan kita punya tu. Bukan untuk kita buat projek. Kan? Okey, apa yang boleh saya bantu tuan-tuan dan adik-adik, kakak-kakak dekat dalam ni? Apa yang saya boleh bantu? Apa yang hendak dikongsikan malam ni? Mungkin saya pun tak nak live lama-lama, dah pukul 11.1. Mungkin ada 1-2 subjek yang kita boleh ceritakan. Hari tu kita dah sembang bab orang-orang muda je. Lepas tu kita dah sembang tentang untuk geng lelaki je. Ada geng macam-macam lah. So hari malam ni nak apa dia? Tolong jangan sebut bab hutan. Sebab hutan ni kita dah selalu sangat saya dah sebut. Dan juga tolong jangan tanya tentang ubat-ubatan. Sebab ubat-ubatan ni dah saya dah bertahun dah bercakap bab tu. Biarlah perkara-perkara lain. Okay? Mungkin anda nak tanya pasal apa? Pasal bisnes ke, pasal financial ke, pasal apa ke, pasal politik, saya tak berapa minat. Bolehlah komen sikit. Kalau ada apa-apa yang saudara rasa yang sesuai untuk kita sembangkan dan bagi manfaat kepada orang ramai, jom. Tanda kepala air, okey, tu straightforward, senang je. Bab tanda kepala air tu kita boleh ni. Okay, kita boleh tengok banyak video dan banyak tanda-tanda je, mudah je. Okay, tu boleh cari. Anda boleh search je. Dia tak perlu datang bersama saya sebab benda tu memang sebenarnya general knowledge. Bab jihad dalam Islam, menarik. Ilmu laut, saya tak mahir ilmu laut. Mengaku senang-senang, awal-awal senang. Tahu sikit sangat ilmu tu. Pasal Gunung Jerai, okay, lain. Bab kerja, bagi orang suka dengan kita di tempat kerja, okay. Bab kerja. Pasal prinsip, okey, saya dah cerita dah. Aktif lagi, okey. Kenapa ada panglima tu? Okey, jihad dalam Islam, akhir zaman. Kenapa TikTok saya tak dapat koin tuan bagi tu? I pelik. Anda kena tengok dekat anda punya dia punya buku. Dia mesti masuk. Okey. What is your 2024 goal? Okey. Ni saudara Rizka ni, saudara memang selalu dalam live dengan saya. Okey, goal saya nak minta tolong, goal saya untuk tahun 2024. Goal saya untuk TikTok untuk TikTok saya sepanjang tahun 2024 kalau saya dapat capai 1 juta follower pun dah cukup. Itu je. Kenapa saya nak 1 juta? Kerana yang pertama saya businessman, kan? Yang kedua saya
nak bila sesuatu video yang saya keluarkan tu dengan sebab dalam video tu ada ilmu. Jadi benda tu tersebar kepada ramai orang kan. Bukan bukan dapat sikit, benda tu tersebar lebih luas. Pada saya 1 juta follower tu dah just cukup. Saya tak perlu ramai-ramai. Ada orang 2-3 juta follower hebat, ada orang 5 juta follower. Saya dapat 1 juta follower untuk tahun 2024, target saya okey. That's okey. Kan. Jadi video-video saya tu lebih ramai, capaian dia tu lebih ramai. Kan. Orang yang betul lah, bukan robot. Follower yang betul lah, bukan follower robot. Okay? Apa cabaran tuan sepanjang buat bisnes? Good. Okay, saya tengah pilih ni. Apa? Bab bisnes ni sama je sebenarnya. Semua orang akan merasai benda yang sama. Okay. Saya sedang baca komen, dalam masa sama otak saya sedang berjalan, sedang sambung, nak tengok apakah yang terbaik yang saya boleh sampaikan. Ilmu makrifat, dalam silat dan Islam. Tuan cerita pertama kali latihan medan, tak ada benda yang menarik pun, sama macam orang lain. Hidayah sebelum hijrah. Menjadi pemimpin yang baik, ilmu untuk isteri melayan suami. Homework kali tu macam mana? Mereka dah siapkan belum tuan? Dia orang baru buat ni lah, tentang wali Allah di Malaysia. Okay. Pendapat tuan tentang Carol Aming? Bagus lah, businessman. Dia ada team dia strong. Tu je. Dia adalah ikon memerlukan team. Tuan pernah jumpa arwah Pak Sumit Kuala Nerang? Cerita dia sebelum orang terkenal dekat social media tentang Pak Sumit ni, saya dah jumpa dia tahun 30 tahun lepas. 30? Waktu betul lah. Hampir 30 tahun lepas. Dulu lah. Lama lah. Dan dia ada benda yang dia cakap tentang saya. Dah cukup cakap tu. Cukup cakap tu lah. Salam tuan, mohon nasihat untuk awal umur 30-an yang tiada tetapan hidup lagi dan kerja dan jodoh. Bumi ada kubah. Okay. Bab tanggungjawab selalu dilupakan suami dan isteri. Kenapa askar tak boleh masuk Thailand? Masuk jadi spy Dituduh spy. Tapi kena buat permohonan. Okay, cara ringkas Apa beza dunia tentera dengan dunia bisnes? Okay. Mistik silat. Okay. Doakan kami lulus SPM insyaAllah. Macam mana lemahkan sihir anak? Saya bersilat di Masjid Nabawi. Ramai orang komen tentang tu tau. Tentang yang orang bersilat dekat Masjid Nabawi tu. Segala jenis ustaz keluar. Kan? Yalah, saya berpegang kepada walaupun benda tak salah, tapi kalau tiada adab, apalah gunanya? Cukup dekat tu. Sebab itu bila kita belajar tinggi ilmu tapi kan adab tak ada, tak guna. Kat situlah. Salah ke tidak? Dia bukan erti salah. Dia tentang erti adab. Sebagai contoh, katakanlah saya ada Cina Muslim tiba-tiba datang kat Masjid Putrajaya, kan? Duduk kat depan Masjid Putrajaya tu, kan? Dia masuk dalam Masjid Putrajaya, kat laman tu dia pergi buat tarian naga. Okey ke tak okey? Anda tak jawab sendiri benda tu. Cina Muslim datang ke Masjid Negara KL ataupun Masjid Putrajaya, kan? Dia buat itu. Dah fikir ni lagi. Kecuali lah Masjid Putrajaya tu yang organisekan program tu. Itu cerita lain. Betul tak? Masjid Putrajaya yang organisekan majlis tu ataupun program tu ataupun kelas tu. Lah, dekat tu je. Setuju? Waalaikumsalam. Ni macam ni, bersyok. Adinda aku masuk. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Ustaz merawat siapa tadi? Tengok garang sangat, macam bunyi siam pun ada. Saya tengok sekejap je lah. Tahu lah tuan, saya. Sebab dah lewat tadi, saya tak ada masa nak layan jin. Malah layan jin ni penat. Dah lewat, so ada kerja. Ustaz dekat mana ni dengan pakai baju merah dengan kopiah merah ni, lain macam ni. Kat rumah Orang rumah Ustaz suka warna merah kot.
Ada kita berguru dengan Sidi Badawi. Sidi Badawi warna ni merun. Oh, betul. Pakai yang merun tu, pakai. Okey. Dua tiga hari ni merawat semua bunian je. Putera bunian lah suka kat Sharifah lah apalah. Buat berjumpa Iya bunian ke? kan. Iya ke? Entah, saya kat Gunung Jerai pun ramai pula orang jadi cari bunian lah, cari jin lah kat Gunung Jerai sejak menjak ni lah. Ustaz tengok tak? Tengok, saya rasa dia orang ni nak jadi jin lah. Itulah. Kesian kat jin. Asyik kena ni je. Jin kena gangguan manusia sekarang. Oh, itulah jin yang kena gangguan manusia. Bukan manusia gangguan jin. Terbalik. Ustaz, air ni dah ada belum? Dah beli tu kan? Kena post bagi tu. High energy. Okey. Aduh. Siapa lagi ya? Ustaz tidur mana? Ustaz lama. Dia tidur. Dia tidur. Lepas tu Tok Singa kita, Tok Singa. Ada. Tok Singa dia ada urusan kat Kelantan mana? Oh, saya tengok dia travel sekarang ni. Dia dah jadi international dah. Kerja London, balik, lepas tu pergi overseas. Oh, bagus dah, bagus eh. Oh, dekat Kelantan. Okey. Tadi ada live masuk dia. Ada masuk live Ustaz. Oh, iya ke? Alhamdulillah. Dia ada masuk dia kejap. So Ustaz, berapa orang yang ni Ustaz punya ahli khidmat yang sudah tauliah dan layak merawat? Dalam 14 orang dengan tim kita sekarang. 14 orang tak cukup Ustaz. Sedia ada. Ya. Wah. Lawak. Ustaz kena latih ramai lagi lah orang. Yang dah join kursus tapi tak duduk dengan perai 2,000 orang. Oh, 2,000 orang dah habis kursus dah. Tapi mereka dah lulus belum? Dah layak belum? Dah lulus dah. Maknanya dia dah start merawat keluarga, merawat diri sendiri. Okey. Itu 2,000 lebih. Dari hari ke hari bertambah. Tadi pun bertambah dah. Sampaikan jin tu keturunan dia pun suruh masuklah Islam dia kata. Bimbinglah keturunan aku ini kata. Bagus. Keturunan dia daripada Palembang, orang Kelantan. Dia pergi Palembang tak pergi Palembang ya. Betul? Dia suruh bimbing. Ingatkan dia nak suruh ikut kita balik ya. Demam kita. Ustaz, tahun ni kita nak pergi mana? Tak tahu lagi dah tuan. Tak tahu lagi. Pergi Jawa. Takkan nak pergi Thailand lah. Ni baru ni pergi Kerala tu. Tok Guru pergi Kerala. Kena pergi Kashmir jom. Bila? Jom. Saya pun teringin ingat Kashmir. Tengok tu. Kalau apa-apa saya masih Roger nanti. Saya ada trip ke Kashmir ni. Dengan nak ziarah ulama kat sana. Subhanallah. Ustaz, buh nama saya Ustaz. Jangan fikir banyak lah. Bubuh ni nama tautan. Saya jalan. Fikir jangan. Kena buat kopi lebih nanti tu. Tak apa. Sebab tempat sejuk. Kena buat kopi lebih. Boleh. Kopi handsome ready. Kopi Al-Handsome ni ready. Sejuk. Ni ada orang kata ni. Tabalos kata ni. Apa ni? Kashmir banyak batu zamrud Ustaz kata. Batu zamrud? Tak cantik. Kurang cantik kalau Kashmir. Oh ya? Tak apalah, kita pergilah Kashmir Kashmir bukan tempat macam Hindustan ke Ustaz? Kita nyanyi lagu Hindustan lah. Okey, cantik, beres. Nasyanya pyar ka nasyahi. Okey. Tempat wanita cantik. Janganlah bising-bising. Nanti bini dengar. Okey. Siap. Ya, sila. Dengan pokok apa pula? Monstera tu saya. Yang akar. Ustaz memang minat tanam-tanam ni. Saya pantang tengok pokok lah. Sekejap. Ustaz tidur. Siapa lagi ya? Tak ada siapa dah geng ni. Banyak girlfriend ni dalam ni. Tadi tengah merawat tuan. Tuan tu tengah menjual. Tengah menjual. Sempat lah. Bila saya merawat, lepas tu saya menjual. Patutlah tengok masuk. Tengok live semula. Manila. Okey tuan, jap saya keluar dulu nak hantar orang jap. Hantar barang. Okey. Jumpa lagi. Okey. Baik. Okey, jom. Bye. Selawat sampai Nabi baik. Ya. Selawat. Allahumma salli. Alhamdulillah.
Ustaz Syafiq. Saja je ni. Tuan start jam berapa ni? Pukul berapa saya start tadi? 12 lebih. 12 lebih. Tuan boleh ke belajar ilmu persilatan? Adik Firdaus silakanlah. Belajarlah apa-apa pun jenis persilatan. Apa-apa pun. Okay? Apa-apa pun. Belajarlah. It's okay. Jangan taksub dengan satu persilatan je. Belajarlah berbagai-bagai jenis. Nak belajar taekwondo bagus, nak belajar karate bagus, nak belajar ilmu ninjitsu bagus, nak belajar tomoy motai pun bagus, silat tomoy pun bagus. Belajarlah. Yang penting belajar, jangan tak belajar. Kerana dia jatuh dalam hukum mempertahankan diri. Kan? Ada ulama yang moden ya sekarang ni kan Nabi pesan 3 perkara. Kan? Memanah, naik kuda dan juga apa dia? Berenang. 3 kan? Yang mempertahankan diri tu dia ada kat sini. Memanah bukan sekadar panah. Memanah tu adalah tahap yang paling asas. Semua orang Islam kena belajar panah. Paling rendah sekali boleh panah. Okay. Bila dah pandai panah, dia kena upgrade lah. Takkan takat-takat tu je. Upgrade diri sendiri. Sebab benda dia adalah konsep yang sama, perkara yang sama. Kan? Teknologi yang bertambah. Okay. Dah pandai memanah, buat apa pula? Kan? Belajar senjata ni pula. Ketepatan dia sama je sebab dia guna mata, tenangan, aiming point semua tu sama. Kan? Dia punya line of astaghfirullahalazim. Line of tengok dah tua-tua ni lupa dah. Juatis sniper lupa habis dah. Kan? Line of zero satu, lepas tu penerbangan peluru tu lain. Sama je sama. Lepas tu dah dari situ guna rifle, lepas tu makin sikit. Tu level je naik. Sama macam mula-mula dah belajar naik kuda. Jangan belajar kuda je. Lepas kuda dia ada upgrade dia ada upgrade. Benda apa yang sama macam seperti kuda. Sama macam berenang. Dah pandai berenang atas, belajar menyelam. Buat scuba diving. Itu nama upgrade, baru Islam tu maju. Bukanlah belajar berenang, okay dah cukup, habis. Asas memang habis. Tapi kalau anda nak tu, advance kan. Boleh? Belajarlah apa pun. Okey je. Lepas tekan kuda 5 kupang. Belajar 7-10 meter pula. Ya macam-macam. Tuan, orang awam boleh belajar menembak. Badrul boleh, Badrul. Banyak kelab menembak di negeri-negeri. Kelab menembak Selangor ada, kelab menembak Kedah ada, kelab menembak Pulau Pinang ada. Yang peliknya orang Melayu paling tak ramai, orang Cina ramai kat dalam kelab menembak. Orang India adalah juga sikit, tapi orang Cina paling ramai kelab menembak. Ya, kelab menembak dekat Subang ke, Subang dekat Selangor, dekat Kedah. Masuk, daftar. Kan? Ada duit sikit bayar dia punya ni. Bukan nak kena beli pistol ataupun senjata. Benda tu dah ada dah. Latih je. Macam-macam. Okay? Kita ni Malaysia ni dia punya undang-undang terlalu keras. Tapi kita dikelilingi oleh negara-negara yang agak bebas bab senjata. Pergi Thailand. Dah macam pasar lah nak beli senjata. Tak ada jauh. Pergi Filipin. Okay? Bawa sepah. Orang Malaysia je yang paling lemah bab senjata ni. Saya cakap tu sekarang. Orang Malaysia yang paling lemah bab senjata. Lemah. Tak kerti buat apa. Bela tengok. Macam kata tikus tengok besi. Tikus dia tengok besi dia tak tahu apa. Dia gigit besi tak boleh buat apa. Itulah orang Malaysia. Bagi negara jiran. Dia orang tak heran. Ada campak yang apa-apa senjata dia orang. Kan? Dengan perempuan dia orang pandai buat. Pandai handle. Okay? Kita ni terlalu British. Sampai British pun pelik dengan kita. British pun pelik. Bila masa aku ajar Malaysia macam ni macam tu. Kan? Okay? Itu yang pelik tu. Kita ni terlebih British daripada British. Memanglah orang British. Lepas tu kita. Jadi sebenarnya memang kita kena buat. Orang Malaysia pakai santau je. Habis syirik semua. Buat apa? Kan? Tuan, jadi kesalahan ke orang awam pergi join tentera upahan untuk negara luar? I reserve my comment. Perkara tu rujuk dengan polis. Kalau orang tu bijak, dia nak join tentera upahan kat luar negara, dia yang pertama sekali dia buat, dia tukar kerakyatan. Dia tukar kerakyatan je. Kalau orang tu bijak. Orang yang tak bijak je. Kan? Guna ni, dah tahu kita punya negara ni bawah undang-undang tu dengan Commonwealth lah segala macam ni. Semua kita pergi dulu lah. Memang tak pandai ya. Kan? Kalau dia betul-betul dia nak keluar negara, lepas tu nak jadi tentera upahan, mercenaries. Kan? Benda pertama dia akan buat, dia akan tukar kerakyatan. Tu bijak. Okay. Ada bubuh lah kerakyatan mana Zimbabwe ke apa benda ke mana saya tahu. Kan? Kerakyatan kat dunia ni boleh jual beli bang. Ini saya nak bagi tahu pada orang yang tak tahu.
kerakyatan di negara, di dunia ni boleh dijual beli. Anda nak jadi rakyat negara mana? Boleh, pergi beli je. Beli, tukar. Buang pergi. Bukan mahal pun. Okay, banyak. Okay. Tuan, apa itu doktrin? Doktrin dia panjang pula dah, dia jadi kelas. Dapat tuan tentang keberdudukan bangsa kita sekarang. Dalam tuan, kalau anggota yang keluar negara senyap-senyap, lepas ke tak? Anggota apa? Anggota tentera? Tak lepas. Walaupun dia senyap-senyap. Tuan, macam mana nak mengenali pengkhianat? Ui, itu susah. Tuan, Sungai Petani kat mana? Tuan, tuan tahu yang boleh scan orang kena sihir pemisah? Oh, cari Tok Singa lah, cari ramailah orang-orang yang pandai-pandai. Betul untuk dapat zuriat, tuan. Alamak. Saya pernah live dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Madihij. Habib, dapat itu dia, Habib, yang mulia Habib bagi apa? Bagi petua. Petua dia apa? Arnab kan? Apa dia? Ke buah tembikai Dia bagi, ramai orang buat, jadi yuk. Saya pun lupa, minta maaf lah. Nanti cari balik kalau siapa dah ada rekod video tu memang bertuah lah anda. Kan? Tahun lepas. Tembikai. Betul tak? Siapa tengok live saya dengan Habib itu? Dia ada bagi tahu tu. Perempuan kena makan tomato tak silap. Lelaki kena makan tu dan selama 2 minggu macam tu Saya lupa dah. Kan? Orang perempuan kena makan yang tomato merah tu. Satu hari sebiji kan. Lelaki tembikai kot. Bukan pedua anak, tak ada. Bukan pedua anak. Habib bagi ilmu tu. Ya, ramai orang buat. Ramai mengandung. Alhamdulillah lah. Semua daripada Allah kan. Sebab yang bagi ilmu tu pun keturunan Rasulullah. Kan? Ulama' lah tu. Okay? Nanti cari balik tu. Hempedu Arnab tu daripada Tok Mat. Betul. Kalau Hempedu Arnab tu ilmu Tok Mat bagi. Tuan, kenapa Malaysia tak pernah ada nama Habib? Kenapa? Apa tak ada pula. Cuma dia macam ni. Ada negara yang dipanggil, kalau kat negara lain dia panggil Syekh. Yang dia panggil yang ni dia panggil Habib. Kalau macam Indonesia ni dia panggil keturunan Nabi Habib. Tempat kita dia panggil apa? Sayyid. Kan dia ada Sayyid. Itu keturunan Nabi. Kan? Dia tengok pula, tapi kena tahu pula jalur apa? Jalur emas ke, jalur ramah. Kan dia ada pecah-pecahan dia. Kena tengok satu-satu. Yang ni sebab keturunan Rasulullah sekarang dah sampai ke level 39 39 dah masuk 40 dah. Nak masuk ke 40 dah. Okey, dia punya lapisan keturunan Rasulullah ni. Dah jadi level ke dia sampai bawah ke 40 dah. Dah ada 40 dah, 41 belum lagi. 40. Jadi dia ada dia punya tu suku dia. Yang ni Al-Muhajir, yang ni dia ada pecahan. Dia berdasarkan yang al tu adalah berdasarkan dia punya moyang di sebelah sini, jadi moyang sebelah sini, jadi moyang sebelah sini, jadi nama dia. Tu dia. Nama Habib ni sebab dia belajar kat Yaman? Bukan sebab belajar kat Yaman. Habib Ali Jalur Mas ke? Tak tahu. Itu nak kena cek. Dia ada kemajuan dekat Indonesia, mereka memang ada pertubuhan besar yang menjaga keaslian tu. Kan? Kat Malaysia ni payah nak orang kita Malaysia kita tak berapa nak pentingkan kita susul gaduh dengan tu. Tak tahu kenapa, mungkin kerana kita duduk lama sangat bawah British ataupun sejarah Malaysia ni, tanah Melayu ni memang banyak sangat dipadam dibuang, dan atuk nenek kita pun ramai yang sorokkan keturunan atuk nenek kita. Yalah zaman tu kan dia untuk keselamatan juga, untuk keselamatan ada, untuk ni ada, tukar nama pun ada. Ramai keturunan ni. Zaman atuk nenek kita tu, moyang kita. Dia pindah ke sini, dia tukar nama, tukar gelaran, tukar. Sorok keturunan, sorok ni. Memang betul. Dekat Semenanjung paling banyak. Sorok keturunan, hilangkan itu, hilangkan ini. So jalur-jalur tu banyak putus-putus habis. Kan? Banyak putus-putus habis. Okay? Adalah kami betul yang Habib jual tu, itu tak boleh cakap apa. Al-Habib jual tu, yang tu memang ilmu tu datang daripada saya. Kan? Ilmu tu dengan gelaran tu memang datang daripada saya. Nak membuatkan seorang perempuan happy, ayat dia adalah Al-Habib jual. Gunakan ayat tu. Mahal sikit lah. Dia punya upah tu mahal sikit lah. Tapi so far menjadilah. Sebulan sekali kita gunakan ilmu pengasih tu, insyaAllah.
Sebulan sekali. Sahanam. Kan? Tuan ulas tentang Mujahid akan muncul 2024. Mana kita nak tahu. Habib jual semua emas. Bukan jalur je emas. Betul. Kalau Habib jual semua emas. Jangan risau buat tu. Jangan risau buat tu. Ada sijil lagi. Itu lagi bukti. Confirm. Kan? Makan modal. Allah, jangan kedekut dengan isteri lah. Kan? Jangan kedekut lah. Seronok lah geng-geng perempuan dalam ni. Wih, marah tu. Tuan Fitri sokong kita. Tuan Fitri sokong kita. Ada. Saya ada video tu yang cara nak dapatkan zuriat. Oh, iya kah? Bagus-bagus simpan. Ayah Jija. Habib ketupat ke baru. Habib jual habis poket. Betul guys. Orang tanya saya, tuan, saya punya ni macam mana nak rapatkan hubungan dengan isteri. Saya kata ilmu tu je lah. Tak payah pening-pening bang. Kan? Ayat nak minta ayat lah amalan. Amalan dia lah sebulan sekali. Amalan dia buat sebulan sekali je. Nama ayat dia Al-Habib Jual. Kan? Dia punya itulah mahal sikit lah. Dapat ilmu tu mahal sikit. Tapi memang jadi bang. Memang jadi bang. Memang jadi. Tuan, saya takut dengan perempuan, ada tips tak? Ish, mana boleh takut dengan perempuan? Kita kan imam. Botak sebulan sekali. Tak botak. Yakin pada rezeki Allah. Lagipun, kemana perginya emas kalau tidak ke pajak gadai? Kita belikan emas kepada isteri kita. Isteri kita akan dapat senyuman, gembira. Hati dia, mood dia elok. Isteri happy, isteri doakan kita. Dan emas tu nanti walaupun kita dah bagi pada isteri, tapi dia kan duduk dalam rumah kita juga. Jadi sesak-sesak boleh pakai balik emas tu. Guys, lelaki kena bijak guys. Itu adalah kita punya simpanan. Pada orang perempuan kita bagi, pada bini kita ingat kita bagi kat dia. Memang kita bagi kat dia. Tapi benda tu boleh dipatah balikkan. Okey, itu adalah pelaburan. Okey. Kadang-kadang sesak juga. Betul? Tuan, kalau jumpa emas diam-diam je ke? Memang diam-diam je, jangan bising. Ada belok punya pasal apa? Mestilah. Lelaki kena bijak. Kan? Ujung, kan? Pahala dapat. Isteri layan kita dengan baik. Sesak-sesak boleh pakai balik. Kena. Sebab itulah tanya bini saya tak tahu. Tanya bini saya, entah berapa kilo tak ada kat dia, tak tahulah, taklah banyak mana, tapi adalah. Bertenang je. Kan? Sesak-sesak kita apa buat muka seposin, yang abang punya kopi Al-Hansami ni tak berapa nak laku. Jadi perlukan pusingan modal lah. Pusingan modal sikit. Ya ke bang? Abang nak buat macam mana bang? Tak adalah, hari tu ada berapa gram tu. Yang awak ada berapa gram? Abang guna sekejap lah, 50 gram boleh, 50 gram. 50 gram tu lah, baru 2 rantai. Kan, abang letak sekejap lah. Kan, dia mesti. Kan, barulah sayang menyayang. Usah dikenang. Perasaan menjadi rindu. Saya malu dengan perempuan. Tak habis-habis malu dengan perempuan. Malu dengan perempuan, malu. Kenapa? Hadap je. Bagi salam. Ni, saya bagi satu senjata pada orang lelaki. Saya bagi satu senjata pada orang lelaki nak bercakap dengan perempuan. Boleh? Malu sangat dengan perempuan. Kan? Apa malu? Saya darjah 3 dah hantar surat kat perempuan. Dah hantar bunga. Hampa dah tua-tua pun malu ni. Saya darjah 3 tu, umur 9 tahun, tulis surat. Kepada Murni, nama dia Murni, ingat ke? Dulu sekolah pakai skirt. Waktu budak-budak sekolah, laki pakai seluar pendek. Perempuan dia pakai skirt yang biru tu kan. Dia pakai skirt sampai sini ni. Sekolah rendah. Tulis surat. Bawa bedak, lipat-lipat. Letak bawah meja, letak bunga. Tak malu pun. Boleh bercakap lagi. Kantoi dengan cikgu. Murni tu report kat cikgu. Lepas tu cikgu tengok. Fitri, pergi masuk bilik guru besar. Ayah pun confident. Jantan, anak jantan bang, umur 9 tahun. Menghadaplah pergi guru besar. Saya berdiri, Murni tu ada sebelah. Guru besar kat depan. Awak ni nyanyi. Guru besar bising lah. Biasa guru besar. Awak suka kat dia ni? Suka cikgu? Cakap direct je. Kan? Ingat lagi bapak dia bawa kereta Opel. Jenama Opel. Kereta bapak dia.
Dia tak pakai tudung, rambut dia mengerbang tu. Ini zaman sekarang budak-budak ni okey lah macam ni lah. Orang perempuan ni zaman sekarang ni, kalau nak bercakap dengan dia, kebanyakan orang lelaki ni dia silap dia punya ayat permulaan. Ayat permulaan orang lelaki tu dah baik dekat mesej ataupun waktu bercakap. Banyak orang lelaki dia akan mulakan apa? Hai, boleh saya tu? Salah. Banyak orang perempuan zaman sekarang ni, walaupun anda nampak dia moden, walaupun anda nampak itu, mulakan percakapan anda dengan memberi salam yang paling lembut. Ni Abang Fitri nak bagi kat orang. Contoh. Assalamualaikum. Macam tu. Ini, hai, boleh kenal. Itu semua tu punca-punca gagal. Bagi salam. Assalamualaikum. Orang perempuan dia dengar je anda punya salam tu dengan tegas tapi lembut, dia terus baru bagi salam, belum cakap. Ini bagi salam, Assalamualaikum. Itu kau bagi salam kat kawan kamu boleh lah. Bagi salam kat perempuan dengan tegas dan lembut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam tu. Aduh. Lepas tu bila bercakap dengan perempuan, jangan pandang kat dada dia, faham tak? Kau punya mata tu jangan duk pandang kat dada dia. Kau bercakap dengan dia, kamu pandanglah matanya. Pandang matanya selama 10 saat, jangan berkedip. Walaupun anda keluar tajuk lain. Walaupun anda bercakap tajuk lain. Tajuk bukan nak ngorat pun. Contoh, nak tanya dia, kita pura-pura nak tanya dia tentang kerja. Kan? Kita pergi, rapat, badan tegap, pandang mata dia, jangan berkelip. Mata kita jangan berkelip. Muka manis lah. Jangan muka garang ni. Muka manis, muka tenang je. Cakap pasal kerja. Kalau mata dia, orang perempuan ni dia sensitif tau. Bila orang tenung dia, dia akan cepat, dia akan cepat tangkap. Dia boleh tahu bahawa awak suka dia tidak. Okay. Tu, dah bagi tips sikit-sikit sudah malam-malam ni. Sekarang semua jadi jantan kebrek lah nanti. Kata nak pandai bercakap, tu boleh bercakap dia tu, boleh ya. Cakap tu kan. Ini perangai macam tu, macam mana perempuan nak, bang? Tak ada perempuan nak awak macam tu kan. Kebrek betul. Kan? Aduh. Tuan tak cerita lagi pasal awet Rusia. Dia boleh bercakap beberapa bahasa. Dia kerja dia sebagai business woman di sini. Dan seorang yang kaya, banyak skill, suka travel, sangat baik hati dia, suka membantu orang, sangat suka membantu orang. Dah cukup takat tu yang saya beritahu. Apa kelebihan ziarah makam-makam orang soleh daripada saudara Suhaimi? Sangat banyak. Sangat banyak. Dari kitab dia tu. Ada banyak kitab tentang adab menziarah makam-makam orang soleh. Ada. Nak nampak tak ulama-ulama zaman dulu dah lengkap kan? Setiap benda ada. Setiap perbuatan kita ada rujukan dia, ada kitab dia, ada dia punya tu. Saya pun baru tahu. Dan bila kita mentelaah kitab tu, baru kita faham, ya Allah, aku kecilnya ilmu kita. Jangan jadi macam Wahabiul tu. Dia orang pantang, saya tak tahu kenapa, dia orang ni anti orang alim kot. Kan? Saya tak tahu, dan kadang-kadang nampak dia orang ni macam orang kafir pun ada. Kan? Tapi orang kafir pun tak buat macam perangai macam tu. Nampak orang macam perangai orang sifat munafik pun ada. Lepas tu saya tak melayan. Geng-geng biul-biul Wahabi tu saya tak layan. Sebab dia punya pokok dia, akar dia pun dah lain. Belum lagi batang, belum lagi dahan. Mereka punya akar pun dah lain dah. Sebab tu saya terus tolak. Okay. Dia macam ni guys. Kalau kita nak tahu sesuatu tu, kita kena tengok dia punya root, akar, tapak, asas. Kalau akar dia sama, dia akan jadi satu batang yang sama. Pokok, macam pokok. Saya Tuan Hutan yang cakap pasal pokok. Daripada dahan tu, daripada pokok dia akan ada dahan besar tu.
Dahan ini namanya Syafi'i, dahan ini namanya Hanafi, dahan ini Maliki, dahan ini nama dia ni. Kan? Dah ada banyak dahan lagi. Mazhab Siti Aisyah, pernah dengar tak mazhab Siti Aisyah? Banyak. Mazhab ni bukan 4 je, mazhab ni ada berlambak. Mazhab Abu Bakar pernah dengar tak? Mazhab ni banyak sebenarnya, yang terkenal 4. Okay? Daripada situ ada pecahan pula, daripada dahan tu jadi ranting. Di ujung ranting tu ada apa? Buah. Adakah akar dan pokok dengan dahan, dia keluar buah tu, setiap dahan tu buah dia lain-lain ke? Tak, buahnya sama je. Rasa dia macam mana? Rasa dia sama macam pokok durian. Takkan ada satu dahan, satu pokok, lepas tu dahan tu. Dia keluar pokok, ada ke yang ni keluar D24? Yang ni keluar buah manggis, tapi pokok durian. Yang ni keluar rambutan. Ada tak? Tak keluar macam tu kan? Semua keluar. Buah dia sama sebab akar dia sama, benih dia sama. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Kan? Jadi macam puak-puak ni saya perhati, dia punya akar tak betul, lantak lah. Saya tak beritahu terus tak beritahu. Mudah, saya punya prinsip mudah, terus tak beritahu. Terus jauhkan diri. Simple je. Sebab iman tu mahal bang. Kita dah lah iman tak banyak, sikit. Iman kita ni tak kuat. Benda tu mahal. Tu kena guntur tak? Guntur Kampar Putra anak jati Malaysia. Perwira negara Guntur Kampar Putera. Betul? Itu lagu dia kan? Maaf tuan dari tajuk, nak tanya helikopter Agusta terbang dari Semenanjung KL ke Sabah. Boleh ke? Tak boleh. Direct tak boleh. Ya of course nak kena isi minyak berapa kali. Kan? Dalam tentera ada masuk Wahabiul entah tuan? Tak ada. Clear. So far tak ada. Sebab kor agama Angkatan Tentera dia memang strict dan ustaz-ustaz dan ulama-ulama dalam kor agama Angkatan Tentera mereka daripada straight lah, saya boleh kata straight lah, dan mereka ada rujukan-rujukan. Contohnya dia ada digazetkan fahaman ni tak boleh, fahaman ni tak boleh, fahaman ni tak boleh, tak nak. Dia akan ni, dia gazet. Okay. Kagat pun berperang kat tuan, semua kalau nama tentera. Dia kena faham macam ni, tentera ni simple je. Semua orang, semua tentera, apa kor pun dah nama dia tentera, dia ada basic soldiering, basic ketenteraan, asas ketenteraan. Kan? So semua tu mesti pergi perang. Cuma waktu perang, jalan-jalan kerja dia lain. Tapi kalau dia diarahkan untuk jadi infanteri, semua lah boleh jadi infanteri. Okay? Tuan pernah perang betul-betul ke? Saya tak pernah perang betul-betul. Saya pernah special op 2-3, itu je lah. Perang, faham tak perkataan perang? Dia ada banyak level perang ni. Perang, konflik, ni, skirmish, jadi sikit-sikit bau. Nak sampai perang pula ada pecahan pula. Perang tu dia ada regional war, lepas tu naik lagi, lepas tu baru naik world war. Dah ada sebut perang tu level mana? Level mana? Okay. Tuan, saya minta kebenaran tuan share video tuan dengan Habib tentang zuriat kepada mereka minta. Silakan saudara Apik, silakan. Sebab baju datang daripada Habib, silakan. Korang ni asyik tanya pasal askar je. Muka saya ni muka askar ke? Muka saya ni masih muka askar ke? Saya dah pencen 4 tahun tau. Sepatutnya waktu macam ni muka saya ni muka macam abang-abang jambu. Macam apa ni? Mat-mat pejabat. Saya ni ada muka askar lagi ke? Dah 4 tahun dah saya pencen tau. Macam-macam style lah saya dah tukar. Kan? Muka macam bakal pak mentua. Tu lah. Muka macam bakal menteri tahanan. Ini baru nama komen. Ini baru nama komen guys. Kan? Yalah bosan. Betul lah. Korang tak bosan ke? Bertahun-tahun. Muka businessman. Amin. Misal kena cukur tuan. Tak boleh bang. Ada jampi kat sini bang. Tak boleh bang. Kalau saya cukur ni, dia akan nampak. Dia bukan saya tak pernah cukur. Saya pernah cukur misal saya. Bila saya cukur kan, lepas tu dia tumbuh balik. Esok lusa tu dia tumbuh balik tu. Nampak sebiji macam bulu kat bawah tu. Bulu bawah baru nak tumbuh. Ataupun bulu ketiak baru nak naik. Hodoh orang kata. Hodoh. Kan? Hodoh. Jadi biarlah macam ni. Biarlah macam ni. Jangan cukur tuan, tak lalu nak makan nanti. Ya ke? Tuan, kelebihan besi 7 pa. Ni ilmu orang zaman dulu lah. Paku, parang, macam-macam lah. 7 pa tu. Pa tu.
Pa tu pertama paku, pa kedua parang, pa ketiga dia pa semua 7 barang dijadikan satu. Sebab setiap satu barang yang kita sebut pa tu, dia ada ketumpatan yang berlainan. Okey. Besi tu dia punya ketumpatan dan berlainan. Jadi kehebatan orang zaman dahulu, dia boleh cairkan 7 jenis besi menjadi satu. Jadi yang itu membuatkan keris yang dibuat oleh 7 pa ni, dia tajam pun tajam, dia lasak pun lasak, dia tak patah, dia tak itu, dia tak ini. Kan? Dia ada bisa, dia ada ni, dia ada macam-macam. Itulah dia pasal 7 pa. Yang masuk 7 pa tu menunjukkan kehebatan mereka mencanai 7 benda, 7 bentuk ketumpatan menjadi satu. Tu kelebihan dia. Okey. Sebab saya tengok anda spam komen ni, saya jawab jugalah. Tuan, saya doakan Tuan dapat penuhkan kuota 4. Subhanallah, takbir, Allahu Akbar. Tuan, CDF mana yang Tuan suka? Chief of Defence Force yang saya suka, Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin kan? Muka penceramah bebas ni baru rare. Tak boleh. Paku parang pasak pahat. Betul. Okay. Saya sengaja pin ke komen ni supaya geng-geng perempuan keluar daripada live ni. Bila geng-geng perempuan keluar, baru geng-geng lelaki boleh bersembang. Sebab orang perempuan bila dia baca komen macam ni, dia bengang. Bila dia bengang, tak mau ikut live ni. Waktu tu geng lelaki boleh saya boleh masukkan ilmu untuk orang lelaki. Nampak tak? Itu nama kebijaksanaan. Kan? Kena work smart bang. Kan? Kau pernah simpan janggut tak? Pernah. Handsome. Tapi nampak macam orang alim sangat, saya tak mau. Tuan, yang boleh share tentang bekas komunis yang join tentera kita, saya tak boleh share bab tu. Tuan, tidakkah Tuan Huti masuk berperang? Alah, bab tentera lagi. Kan? Tidur luar nanti bang. Saya dah duduk dekat sofa. Bang, cuba tengok tempat duduk saya. Saya dah ready dah ni. Bantal, buku sejarah pun dah ada. Saya dah ready dah untuk tidur kat sini. Saya tak risau. Tempat ni, bantal pun dah ada. Ready dah. Saya tak risau bang. Kalau saya pergi kat bilik tidur dia, saya tengok, berkunci bilik. Saya tak boleh masuk. Bini saya kunci di dalam. Tak apa, saya boleh tidur sini bang. Cushion panjang, saya tak takut. Okay. Buku sejarah pun dah ada. Pakai pula kain batik. Steady. Kan? Buku sejarah Pak Maion tu. Tuan nak dengar kisah mistik? Kat kaki Gunung Jerai banyak besi lagi ke tuan? Banyak. Amy Zal Ashraf. Alah, bukan semua orang. Dah saya bagi yang tu sudah. Jangan spam komen sebab saya tahu apa anda punya soalan tu. Bukan semua orang ada benda tu. Memang ada sikit-sikit je. Tuan, baru-baru ni kawan beli keris. Apa pandangan tuan? Bagus. Dah beli keris. Belajarlah cara nak guna. Maksud dia, belajarlah seni dia. Tuan cerita sejarah Bruce Lee lawan silat. Tak mau. Itu biar orang tua bercakap, bukan saya bercakap. Saya tak ada zaman tu. Kan? Saya tak ada zaman tu. Ada lagi guru-guru lama yang ada dalam kejadian kisah tu. Biar mereka bercakap. Mungkin kalau saya live dengan mereka, biar mereka bercakap. Ada macam tu. Okay? Bila last marah orang bang? Saya jarang marah orang. Sangat jarang. Kan? Tak tahu, tak ingat. Siapa tekan gas ni? Zali pancing lagi. Zali jangan tekan Zali. Okay? Kalau Jessica pun dah tak ada. Pan cerita hantu je lah. Orang nak cerita apa pasal hantu? Saya tak tahu dah habis dah hantu. Hantu pun dah habis. Hantu apa lagi korang nak tahu? Bila last ada awek ngorat tuan? Yang ni syok. Bila last ada awek ngorat tuan? Last kali awek ngorat saya kemarin. Tapi saya tak rasa dia awek. Mungkin dia awek. Nampak macam awek. Dia bukan fake account. Nampak macam awek. Berduit. Dia memang kaya. Ni. Siap tawarkan saya kereta sport dia lagi. Dia kata jadi girlfriend dia. Lepas tu nanti dia bagi kereta sport semua. Saya tak minat. Saya bila perempuan sebut kata dia nak bagi saya harta ke apa. Sorry ayat. Saya tak minat. Kau ingat aku ni bodoh kan? Tak kerti cari duit ni lah. Kan? Kau nak tawar ke aku. Tak payah. Saya tak minat. Kan? Nak tawarkan saya kereta apa nama kereta
Sumpah demi Allah ni, saya tak bohong. Apa lah? Astagfirullah, Maserati. Dia memanglah dia bisnes dan dia kaya, saya tahu. Dan dia pun umur dalam 30-an. Kan? Saya 40-an kan. So, dia kata saya tu, bila dia sebut je bab tu, saya tak minat. Terus saya tak minat. Saya macam menantak lah. Kan? Di hidup ni kena ada prinsip lah bang. Kena ada prinsip lah. Isteri tengok tak live tuan. Isteri saya dah tidur. Kedua dah. Esok anak sekolah. Buan Span. Tuan, kalau tuan dipanggil balik untuk sambung balik masuk tentera, tuan nak masuk balik tak? Tak mau lah. Buat apa? Buat serabut je. Untuk apa? Untuk apa? Kan? Kali dah masuk-masuk, saya tawarkan Muhammad Fitri ni dipanggil balik dalam tentera dan terus menjadi Panglima Tentera Darat. Mungkinlah. Kalau setakat masuk balik dengan pangkat yang sama, dengan pening yang sama, dengan apa semua yang sama, aku pun malas dah buat benda-benda tu dah. I've done my part. Saya dah buat kerja saya dah serahkan apa yang saya patut serah. Saya dah ajar apa yang sepatut diajar, walaupun tak kepada ramai orang. Kan? Nasib lah kan? Dan cukup lah. Dah bertenang dah bang kat luar ni. Tak teringin lah. Tengok uniform sekarang geli. Tengok uniform tergantung kat almari. Geli Angkat. Letak. Simpan dalam store lah. Geli. Tak boleh. Kulit saya dah tak boleh dah. Kena je jadi gatal. Kena uniform je jadi gatal. Kena baju loring, jadi gatal terus. Dah manja. Betul, itu nama. Saya pun tak mahu dah pakai uniform. Takut rasa gatal. Betul. Tak boleh. Saya tak boleh dah. Allergic. Sebab saya melangkah keluar daripada tentera dengan happy. Bukan dengan Allah aku ada benda ada kecewa. Tak ada. Saya melangkah keluar daripada tentera dengan perasaan yang seronok, happy. Tenang. Saya seronok. Puas. Puas dah. Okay. Sebab itu awak dah tak nampak saya keluar daripada tentera, saya pakai baju celoring lagi, apa semua tak ada. Yang baju silat tu itu pun untuk silat. Yang lain tak ada. Ada nampak saya pakai kasut boot lagi ke? Tak mahu je. Tak mahu je. Ada ke nampak saya gambar saya ke pakai topi tentera lagi ke, pakai beret ke? Ada nampak? Tak adanya. Sebab saya dah tak ada apa dah. Saya dah tak berminat. Jiwa dah tak ada. Kan? Saya dah pencin. Saya menikmati pencin saya. Saya pelik orang yang dah pencin apa semua, dia masih lagi pakai beret dia lah, pakai pingat. Saya benda tu dah aku dah puas. Faham tak? Saya dah puas. Saya dah malas. Buat pameran ni, betul? Cukup. Masing-masing lah. Ada orang dia masih nak ada kenangan, buatlah. Pada saya melangkah dalam keadaan aku dah puas. Aku dah muak. Dah puas, dah muak. Jadi kalau siapa yang tak muak lagi, pulang ada. Kan? Tuan bertugas ke Tanjung Ru berapa lama? Tanjung Ru, ni apa ni, Tenggaruh. Tenggaruh operasi tahun 90 apa? Anda dah lahir tu? 90 apa? 98, 99, macam tu lah. Tuan plan nak masuk Taman Negara dengan Afiq jadi ke? InsyaAllah. Tuan, kalau pegawai tinggi-tinggi dalam tentera boleh simpan pistol dalam rumah ke? Tak boleh. Dia mesti ada permit daripada polis. Assalamualaikum tuan, tahu tak sejarah tentang relau peleburan besi di Kedah? Itu anda boleh cari TikTok, apa tu? Sungai Batu. Sungai Batu kan Empire Sungai Batu bawah tu. Saya tak boleh. Pernah tak perempuan hantar surat nak berkenalan dengan tuan? Allah, dulu saya tak handsome guys. Dulu waktu saya sekolah menengah dulu, saya ni tak handsome. Tak adanya orang nak hantar surat. Kan? Tak ada. Tapi Allah tu Maha Adil. Bila dah tua pun handsome. Nampak? Dia perasan handsome tak apa. Tak salah, lelaki dia kena ada confident. Tapi jangan terlebih confident. Menyampah pula jadi dia, betul tak? Bila berusia, baru makin lama makin tu. Allah tu Maha Adil. Allah tu Maha Adil. Last ngorak awet bila? Saya tak perlu ngorak awet. Awet ngorak saya. InsyaAllah. Awet tu bukan maksud je awet tu ngorat dengan saya. Awet tu dia bagi clue. Dia buka ruang untuk saya ngorat. Jadi saya sambung. Jantan kita kena ngorat.
Tapi lubang dan peluang tu dia kena buka. Dia bagi clue kat kita lelaki kena pandai tangkap. Tapi yalah, sekarang ni saya dah ada isteri. Isteri saya seorang yang baik, yang cantik. Saya nak apa lagi? Kan? Saya dah ada satu isteri yang muda, jauh 11 tahun muda daripada saya. Saya nak apa lagi? Dan juga saya ada seorang girlfriend, kan? Yang insya-Allah nanti dia masuk Islam. Orang Rusia pula tu. Saya nak apa lagi? Dah cukup dah. Kanan dah elok, kiri dah elok. Alhamdulillah. Okay. Saya tak tamak. Okay. Tuan, kalau ada perang, Tuan tak turun sekali ke? Tak mau saya nak turun. Kan? Perang nak buat apa saya nak turun? Askar sekarang kan ada hebat-hebat buat. Kan? Kita dah tua-tua ni tenang. Kan? Buat pertahanan dekat rumah. Kan? Kalau saya dipanggil masuk askar pun, saya nak apa? Nak buat? Tak tahu. Sebab nak tahu kenapa saya cakap macam tu? Sebab doktrin berubah. Apabila doktrin berubah, orang lama macam saya, orang lama seperti ayah saya bekas tentera, kalau dipanggil masuk askar, kami bela tak tahu nak buat apa. Kena faham bab tu. Taktik dia berubah. Strategi berubah. Doktrin berubah. Persenjataan, peralatan berubah. Dia akan jadi orang-orang veteran macam kami ni, bila kami masuk, kata-katalah waktu perang, lepas tu kami masuk balik, kami pun tak tahu nak buat apa. Tu apa benda? Tu apa benda? Faham tak? Bahasa mudah macam ni lah. Tiba-tiba perang hari ni, anda suruh orang yang perang dunia kedua masuk dalam askar kita. Dia pun pening. Okay. Faham tak? Sebab tu saya kata, kalau orang duk tanya, ramai dah orang tanya saya, Tuan, kalau perang Tuan tak nak masuk ke? Tengok keadaan lah. Tapi saya tak rasa saya akan masuk. Sebab itu yang pertama, itu bukan lagi saya punya tugas. Yang kedua, benda-benda yang berubah tu membuatkan saya kena retraining balik. Faham tak? Start balik, retraining balik. Dia macam tu.